Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini, dan mohon maaf kerana telah terlewat dan kita buat jugalah. Walaupun selepas Isyak saya tak mau ambil masa yang panjang, insya-Allah saya cuba untuk ringkaskan apa yang kita nak kongsi pada malam ini. Malam ini saya berkenalan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pilih seorang tokoh yang dikenali dengan banyak kelebihan. Di antara kelebihan dia ialah dia faqih, kana faqihan, aliman, qadiyan, fadilan, muhaddithan, wara'an, mustaghfiran, awaban, qari'an lil Quran. Banyaklah sifat-sifat dia. Alim, wara', orang yang ada ilmu, orang yang ahli Quran. Semua kelebihan itu ada pada tokoh ini, yang Sayyidina Umar gambarkan seorang yang mempunyai kekuatan menyamai 1000 orang. Sayyidina Umar sifatkan sahabat ini sebagai orang yang punya kekuatan luar biasa, sehingga dibandingkan kekuatan dia dengan kekuatan 1000 orang. Sahabat ini namanya Ubadah bin As-Samit Al-Ansari Al-Khazraji Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Nama dia Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit, sementara ibunya bernama Qurratu Ain. Ibunya bernama Qurratu Ain, ayah dia nama As-Samit, dia nama Ubadah. Isteri kepada Ubadah juga sahabiyah, juga sahabiyah yang cukup terkenal, iaitulah Ummu Haram binti Milhan, saudara kandung kepada Ummu Sulaim binti Milhan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama Ummu Sulaim, mak kepada Anas ibn Malik. Jadi mak kepada Anas, dia ada saudara perempuan. Saudara perempuan tu nama dia Ummu Haram binti Milhan. Maka Ummu Haram ini adalah isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Itu dia punya rangkaian dia. Ummu Haram dengan Ummu Sulaim, dua beradik. Dan mereka ni pun ada adik-beradik lain yang cukup hebat, yang hampir keseluruhan adik-beradik mereka ni sahabat Nabi. Di mana di antara adik kepada Ummu Haram atau abang kepada Ummu Haram, nama dia Haram ibn Milhan, salah seorang yang terkorban, bahkan dia menjadi mangsa pertama dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dan kita baca dalam sirah Nabi, ada satu peristiwa yang berlaku pada tahun ke-4 Hijrah, iaitulah dinamakan peristiwa itu Bi'ru Ma'unah. Satu peristiwa tragis, bagaimana hampir 70 orang sahabat Nabi dibunuh dalam operasi besar-besaran yang Nabi bertujuan hantar untuk mereka ni sampaikan dakwah, tapi mereka telah diperangkap. Akhirnya mereka dibunuh oleh beberapa kabilah Arab, di antaranya Bani Lihyan, Bani Sulaim dan lain-lain. Bunuh 70 orang. Orang pertama yang mereka bunuh dalam peristiwa itu adalah Haram ibn Milhan, saudara kepada Ummu Haram binti Milhan. Dan punca daripada peristiwa itulah antaranya yang menjadi penyebab kepada Nabi membaca doa Qunut Nazilah dalam salatnya, iaitulah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Jadi Ummu Haram ni isteri kepada Ubadah. Dan Nabi SAW pernah diriwayatkan dalam satu hadis bagaimana Nabi pernah pergi rehat di rumah Ubadah, rumah Ummu Haram. Nabi berehat, dan dalam istilahnya qailulah, tidur sebelum dari waktu zuhur sebentar. Bila Nabi tidur, Ummu Haram tak kacau Nabi lah, tidur. Tiba-tiba Nabi terbangun dan Nabi senyum. Nabi lemparkan satu senyuman yang cukup macam seronok lah.
Maka kata Ummu Haram, pasal apa ni ya Rasulullah? Kan Nabi sebut, akan datang umat aku, mereka berperang sambil merentangi lautan dengan ketenteraan yang kuat, dan tawanan-tawanan akan berada di bawah mereka. Nabi sebut, kata akan sampai satu masa nanti kekuatan itu ada pada umat Nabi sehingga mereka berperang, berjuang bersungguh-sungguh sampai ke sanggup merentasi lautan. Maka kata Ummu Haram, ya Rasulullah, doakan supaya aku masuk dalam kelompok tu. Nabi doakan. Kemudian Nabi sambung tidur, bangun lagi. Kata Ummu Haram, ada cerita apa? Nabi ulang balik cerita yang tadi. Kata Ummu Haram, ya Rasulullah, doakan aku masuk dalam kelompok tu. Kata Nabi, engkau masuk pada kelompok yang pertama, bukan yang kedua. Ternyata selepas itu, selepas zaman Nabi dah wafat sahabat, sampailah ke zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, antara gerakan ataupun orang yang bertanggungjawab membuat pelancaran tentera armada laut pada zaman tu, dan turut serta Ummu Haram, dan dia terkorban dalam misi itu. Sebelum nak sampai ke tempat peperangan, dia terkorban atas sebab terjatuh dari kenderaan dan sebagainya. Maka bukti yang Nabi kata, kamu masuk dalam kelompok yang pertama. Itu di antara cerita Ummu Haram binti Milhan, isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit ini orang Madinah. Dia punya kelebihan dia ialah orang awal yang memeluk Islam di kalangan orang-orang Madinah. Bukti awalnya dia memeluk Islam kerana ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada orang-orang luar dari Mekah pada penghujung zaman Nabi di Mekah ketika musim haji, dan akhirnya Nabi sampaikan Islam itu kepada 6 orang yang datang dari Yathrib, diketuai oleh As'ad ibn Zurarah. Salah seorang dalam 6 itu adalah Ubadah bin As-Samit. Dia salah seorang yang terlibat. Maknanya dia di antara orang awal yang memeluk Islam. Balik mereka ni sampaikan Islam pada orang-orang lain, datang pada tahun berikutnya untuk buat perjanjian dengan Nabi yang dinamakan sebagai Bai'atul Aqabatul Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. 12 orang, dan Ubadah salah seorang dari 12. Dilantik sebagai ketua kepada orang-orang Ansar, disebut Naqib. Kalau jamaknya Nuqaba Al-Ansar. 12 orang, salah seorang Ubadah bin As-Samit. Tahun berikutnya datang kelompok yang lebih ramai, 73 orang. Termasuk dalam senarai 73 orang ini adalah Ubadah bin As-Samit. Maka dia menyertai ketiga-tiga misi Al-Aqabah. Dalam sejarah sirah disebut 2 perjanjian Aqabah ni, iaitulah perjanjian yang 12 orang, tahun berikutnya 73. Tapi kalau campur dengan yang pertama tak ada perjanjian, dia masuk Islam je, 6 orang tu dikira sebagai 3 kali. Dan ketiga-tiganya disertai oleh tokoh ini, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu wa ardah. Apabila para sahabat Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka Nabi persaudarakan antara Ubadah dengan seorang sahabat dari Muhajirin, nama dia Abu Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu an. Abu Marthad Al-Ghanawi. Sebab itu ada sahabat nama dia Marthad bin Abul Marsad. Marsad tu anak dia, ayah dia disebut Abu Marsad, sahabat juga. Jadi Abu Marsad ni Nabi persaudarakan dengan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ubadah menceritakan ketika mana dia berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara bai'ah dia ialah la naqtul auladana wala na'sihi fi ma'ruf. Antara isi kandungan bai'ah, alla nusyrika billahi ta'ala wala nasriq wala nazni wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina wala naqtul auladana wala na'sihi fi ma'ruf faman waffa falahul jannah wa man ghashiya syai'an min dhalika fa amruhu ila Allah azza wa jalla in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Ini di antara isi kandungan bai'ah. Apa dia? Kami tidak akan menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Bai'ah untuk tidak menyekutukan Allah. Wala nasriq, kami tidak akan mencuri. Wala nazni, kami tidak akan berzina.
Wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina, kami tak akan buat saksi-saksi palsu. Wala naqtul auladana, kami tak akan bunuh anak-anak kami. Wala na'sihi fi ma'ruf, kami tidak akan memungkiri dan melakukan keingkaran pada perkara-perkara yang baik. Faman waffa, siapa yang melaksanakan segala janjinya, falahul jannah, baginya syurga. Wa man ghasyiya syai'an min zalika, barang siapa yang langgar isi kandungan perjanjian ini, falahu fa amruhu ila Allah azza wa jalla, urusannya diserahkan pada Allah Taala. Insya'a azabahu, kalau Allah Taala nak, Allah Taala azab dia. Wa insya'a ghafaralah, kalau Allah Taala nak, Allah Taala ampunkan dia. Isi kandungan ini di antara isi kandungan bai'ah di kalangan sahabat-sahabat Ansar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah yang pertama. Bai'ah yang kedua ada tambahan, di mana orang-orang Madinah bagi janji kepada Nabi, datang tempat kami, kami akan pertahankan engkau macam keluarga kami. Itu di antara dekat dah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin As-Samit, cukup sahabat ni kalau dapat satu gelaran ni dah cukup, iaitulah ahli Badar, Badriyan. Sahabat Nabi kalau dapat gelaran ahli Badar ni, dia cukuplah, makna kedudukan paling tinggi di kalangan sahabat-sahabat ni. Kalau dapat gelaran ahli Badar, cukup tinggi. Tapi Ubadah, selain daripada ahli Badar, dia menyertai semua misi-misi dengan Nabi SAW. Tak cukup dengan ahli Badar je, dia menyertai semua dan menonjol kehebatannya di medan juang. Dia tergolong dalam kalangan ahli Badar. Kenapa disebut ahli Badar ini orang hebat? Kerana Nabi pun sebut, ahli Badar ni buatlah apa pun kerana Allah Ta'ala telah memberikan keampunan kepada mereka. Dan ahli Badar ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil muslimin, manusia paling afdal, paling hebat di kalangan orang-orang Islam, kerana mereka disaksikan oleh para malaikat. Perang yang pertama Badar, tak ada pengalaman, tiba-tiba mereka sanggup untuk pertaruhkan nyawa, raga dan segala-galanya semata-mata untuk agama. Maka layaklah untuk mereka mendapat kedudukan yang begitu istimewa. Di kalangan sahabat Nabi pula, selain daripada gelaran ahli Badar, antara takah yang hebat juga apabila mereka mendapat gelaran syajari, iaitulah orang yang menyertai bai'atul syajarah atau bai'atul ridwan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun orang hebat. Maknanya sahabat yang Badar, okey, takah dia. Ada pula gelaran syajari, orang yang menyertai bai'atul aqabah, ridwan, bai'atul ridwan, perjanjian Hudaibiyah tu, juga ada kedudukan tersendiri. Dan Ubadah di antara orang yang menyertai perjanjian tu, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah Ta'ala sebut laqad radiyallahu, Allah Ta'ala redha. Habis ya. Kalau redha Allah ni kira habis ya, paling tinggi ya. Sebab tu dalam hadis disebut, apabila penghuni syurga masuk syurga, mereka akan ditawarkan satu anugerah paling tinggi. Syurga tu hebatlah. Bila duduk dalam syurga dapat segala kenikmatan, tiba-tiba ditanya kepada penghuni syurga, nakkah kalian anugerah paling tinggi? Ahli syurga kata, ada lagi kah? Masuk syurga ni hebat dah, seronok dah, yang tak tergambar dengan mata, seronok dah. Tiba-tiba ada lagi anugerah paling tinggi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, keredaan aku. Itu anugerah paling tinggi, keredaan Allah. Para sahabat, hebatnya Allah Ta'ala bagi lagi keredaan itu di dunia ni. Dah sebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala meredai kelompok orang beriman. Iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berbai'ah dengan kamu wahai Muhammad di bawah sepohon pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, maka diturunkan sakinah, ketenangan ke atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan diberikan kemenangan yang dekat kepada mereka. Sahabat kelompok istimewa sehingga dapat gelaran redha itu ketika di dunia.
Sedangkan redha itu anugerah paling tinggi yang Allah Ta'ala akan beri kepada ahli syurga. Hebat para sahabat. Dan salah seorang daripada yang ada gelaran itu adalah tokoh ini, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia orang Madinah, dia orang Khazraj, dan orang Khazraj ada perjanjian ataupun ada, dia panggil tahaluf, kerjasama dengan Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi kan Madinah ni sebelum kedatangan Nabi dan sebelum Islam sampai, orang Arab adalah Aus dan Khazraj. Di samping Aus dan Khazraj ada 3 kelompok Yahudi, Qainuqa, Nadir dan Quraizah. Jadi 5 suku ini secara besarnya menempati Madinah. Dan suku-suku Arab ada kerjasama masing-masing. Ada yang bekerjasama dengan Bani Nadir, ada yang bekerjasama dengan Quraizah, ada yang bekerjasama dengan Qainuqa. Jadi keluarga ataupun keturunan daripada Ubadah ini, suku kaum dia menjalankan kerjasama tahaluf dengan Qainuqa. Tetapi apabila Yahudi yang pada peringkat awalnya bersetuju dengan segala perjanjian buat dengan Nabi, bila mereka mula langgar perjanjian, antara orang yang menyatakan kepada Nabi, aku sendiri akan putuskan kerjasama aku dengan Qainuqa ini, adalah Ubadah bin As-Samit. Sehingga kan turun ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang beriman, jangan menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai ketua di antara kamu. Nah, pada waktu itu kerjasama mereka antara begitu erat lah. Tapi bila Qainuqa ini, Bani Qainuqa antara kelompok awal, Yahudi awal yang Nabi usir keluar, kerana mereka langgar perjanjian. Jadi orang yang membatalkan perjanjian awal dengan ni, di antaranya adalah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ubadah ini juga Nabi pernah lantik dia menjadi amil untuk urusan kutipan zakat. Nabi bila Islam makin berkembang, perlu dihantarlah amil-amil nak kutip zakat. Bukan Nabi tunggu saja dia pemain bayar, kadang-kadang dia duduk jauh, Nabi hantar amil. Dan Nabi bila nak lantik amil ni, Nabi akan lantik orang yang ada kelayakan. Antara kelayakan untuk jadi amil ni sudah tentulah amanah. Dan di antara sahabat yang betul-betul jujur dan amanah yang Nabi pilih dia, antaranya Ubadah. Ya, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kalau kita nak ringkaskan cerita Ubadah, dia adalah pejuang. Itu kisah paling banyak ada di medan juang. Kana hayatuhu jihadan, adalah kehidupannya jihad. Fi jihad, jihad, fi jihad, jihad. Maknanya kalau nak cerita dia punya kisah hidup, lembaran tu tak cukup, melainkan kisah yang paling banyak, kisah tentang perjuangan dia. Jihad, furusiyah, kepahlawanan dia, kehebatan dia di medan juang. Dan dia ni juga dicatat dalam buku-buku biografi. Dari sudut fizikalnya, dia orang yang agak dia panggil apa, sasa, mana badan tu badan pejuang. Orang tengok dari sudut luaran, jiwa ni jangan cerita lah. Dari sudut semangat itu luar biasa, dari sudut luaran pun dah ada bentuk fizikalnya, dan dia agak berkulit gelap tetapi tampan. Itu kehebatan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Perjuangan yang dia tumpahkan untuk medan juang ni pada zaman Nabi bermula dari perang Badar sampailah misi terakhir, iaitulah perang Tabuk. Dia ikut semua, baik yang besar baik yang kecil, dia ikut semua peperangan. Pada zaman khalifah, pada zaman Abu Bakar, samalah dia teruskan. Dan ketokohan dia lebih memuncak pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar melantik dia dalam beberapa operasi, termasuklah untuk membebaskan Syam, membebaskan wilayah Syam tu. Di antara orang yang turut serta dan menjadi orang penting adalah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kalau Syam, dia ada beberapa wilayah-wilayah yang hari ini masuk dalam kawasan Syria, antaranya nama Lazqiyah,
apalagi 2-3 tempat, itu kebanyakan dibuka dan dibebaskan oleh pasukan yang dalam pasukan itu ada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dan Ubadah banyak menjadi pasukan tentera yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu. Menjadi sehinggalah pada tahun 20 Hijrah ketika orang Islam berjaya sudah untuk membebaskan sebahagian Mesir dan ada wilayah yang perlu untuk dibebaskan yang hari ini namanya Iskandariyah. Mungkin tuan-tuan ada yang mengaji di Mesir di Iskandariyah, itu kawasan yang dibuka oleh Ubadah. Ubadah jadi panglima ketika membebaskan Iskandariyah. Ketika membebaskan kota Iskandariyah. Ubadah ini selain daripada terkenal di medan perjuangan dan jihad, dia juga adalah ahli ilmu. Direkodkan, dia meriwayatkan sejumlah 181 buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam lain. Jumlah keseluruhan adalah 180 buah hadis yang ada nama Ubadah bin As-Samit. Kan sanad hadis tu dia sampai kepada sahabi an siapa? An Ubadah ni dihitung dan dibilang riwayat yang sampai daripada Ubadah bin As-Samit jumlahnya 181 buah hadis. Sementara di kalangan sahabat yang meriwayatkan daripada dia riwayat, ada sahabat yang ambil hadis dari dia, antaranya Anas ibn Malik, anak menakan kepada isteri dia. Anas bin Malik ni anak Ummu Sulaim, isteri dia Ummu Haram, isteri Ubadah. Jadi Ummu Haram dengan Ummu Sulaim dua beradik. Anas ni kedudukan dia anak menakan kepada isteri dia. Jadi Anas antara murid dia, Anas bin Malik. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang termasuk di kalangan top 10 perawi hadis. Salah seorang dia Jabir bin Abdullah. Dia pun mai ambil hadis daripada Ubadah. Abu Umamah Al-Bahili, sahabat ni juga meriwayatkan hadis dari Ubadah. Fudalah bin Ubaid, Rifa'ah bin Rafi' dan lain-lain di antara sahabat yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan ilmu dan menjadikan Ubadah sebagai tok guru mereka. Sementara di kalangan tabi'in, generasi tabi'in yang belajar dari dia ramailah. Antaranya anak-anak dia. Anak dia nama Abu Al-Walid, sebab tu dia dikenali dengan Abu Al-Walid. Ada dia nama Ubaidillah. Anak dia juga ada nama Dawud dan lain-lain daripada kalangan tabi'in yang turut meriwayatkan ilmu daripada Ubadah bin As-Samit. Lebih hebat daripada itu, Ubadah bukan sekadar di lapangan ilmu hadis, ilmu periwayatan, dia juga hebat dalam ilmu Al-Quran. Disebut dalam riwayat daripada Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, dia menceritakan tentang kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, di antara orang yang menjadi penghimpun Al-Quran pada zaman Nabi adalah Ubadah bin As-Samit. Penghimpun maknanya ahli Al-Quran, orang yang hafal Quran dan orang yang memang tekun dan hebat dalam bidang Al-Quran. Salah seorang dia Ubadah. Disebut juga antaranya dalam kitab Usdul Ghabah, Tabaqat Al-Kubra dan sebagainya, dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat 5 orang di kalangan Ansar yang menguasai ilmu Al-Quran. Bukan di kalangan Muhajirin ada tokoh-tokoh dia. Di kalangan Ansar ada 5 orang. Sa'ad bin Mu'az bin Jabal, Ubadah bin As-Samit, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub Al-Ansari dan Abu Darda radhiyallahu an. Ini 5 orang Ansar yang memang hebat dalam bidang Quran. Mu'az bin Jabal, Ubadah bin As-Samit, tokoh yang kita bicara ni, Ubay bin Ka'ab yang memang tak dinafikan lah, sebab tu zaman Umar lantik Ubay jadi imam Madinah, hebat dalam bidang Quran. Abu Ayyub Al-Ansari yang kita dah baca kisah dia beberapa pertemuan lepas, dan juga seorang lagi Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda radhiyallahu an. Pada zaman Nabi hidup, Nabi bagi satu tanggungjawab lain kepada Ubadah.
Tadi Nabi lantik dia jadi amil, Nabi pernah lantik dia jadi amil. Nabi juga suruh ataupun lantik dia jadi guru Al-Quran. Ajak kepada sahabat-sahabat Suffah. Kan dalam masjid Nabi sebelah belakang tempat untuk orang-orang yang datang dari luar, tak ada apa, duduk situlah. Disebut sebagai Ahlus Suffah. Ada sahabat Ahlus Suffah ni, mereka baru masuk Islam, mereka baru datang, mereka tak ada tempat apa, mereka duduk tang tu. Jadi bila mereka baru masuk Islam, mereka baru nak kenal tentang Islam, orang yang ajak Quran kepada mereka, salah seorangnya adalah Ubadah. Dia ajak Quran kepada ahli-ahli Suffah. Suffah ni dia maksud asal tempat yang ada berbumbung. Lalu sahabat-sahabat ni duduk situ. Lalu Suffah ni bergilir-gilir. Bukan kata semua duduk tentu. Ada ketika dah sampai satu masa dia ada rumah, dia duduklah rumah dia. Jadi sahabat-sahabat Suffah ni bergilir. Jumlahnya tak kurang dari 70 orang pada satu-satu masa. Antara ketua ataupun orang hebat di kalangan Suffah ni Abu Hurairah. Dia duduk situ. Tapi ada seorang sahabat yang dia ada rumah. Dia orang biasa lah, makna ada kehidupan. Tapi dia memilih untuk duduk di masjid tu untuk nak merasai kehidupan Suffah. Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu antaranya. Tak adalah 2-3 orang sahabat lain. Dia pun bukan orang susah, dia pun bukan orang tak ada apa, dia pun orang Madinah, ada rumah, ada apa semua. Tapi saja nak pilih pergi duduk untuk merasai denyut nadi susahnya para sahabat yang marhin-marhin ni. Antaranya Qatadah, salah seorang sahabat nama dia Qatadah ibn Nu'man. Dia antara orang yang pergi duduk di masjid walaupun dia ada rumah, dia ada semua. Ini di antara cara kehidupan Rasulullah, cara kehidupan para sahabat. Jadi Ubadah waktu tu dia mengajak Quran. Menyampaikan ilmu, menyampaikan Quran khususnya kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Apabila orang Islam berjaya membebaskan Syam, membuka Syam, dan pada waktu itu Yazid bin Abi Sufyan adalah gubernur yang dilantik oleh Umar pada peringkat awal di Syam, di wilayah Syam. Dia hantar surat minta untuk Umar hantar kepada dia dan kepada orang Syam ni sahabat yang kalau dalam kategori ulama lah, tujuannya untuk mengajar ilmu kepada orang-orang Syam. Maka Umar telah melantik menghantar 3 orang, Ubadah bin As-Samit, Muaz bin Jabal dan Abu Darda. 3 orang. Mereka ni dihantar oleh Umar ke Syam. Walaupun ketika zaman Abu Bakar, kalau kita baca balik, Abu Bakar pada dia naik peringkat awal jadi khalifah, dia pernah nak hantar Muaz pergi luar untuk ajak Quran lah. Tapi Umar tak bagi. Umar kata kalau kita hantar Muaz, kita nak tanya siapa? Sebab Umar dia respect dekat Muaz bin Jabal. Walaupun jarak usia dia jauh. Muaz ni budak umur muda tapi alim. Sehingga kan Nabi mengakui tentang Muaz, wa a'lamuhum bil halal wal haram, sahabat aku yang paling tahu halal haram Muaz bin Jabal. Jadi Umar tak bagi. Umar kata jangan, kalau hantar dia kita nak tanya kat siapa. Maka Muaz duduk di Madinah. Tapi ketika zaman dia jadi Amirul Mukminin dan dia melihat keperluan, bila orang Syam minta dihantar orang-orang yang boleh ajar agama, dia tak tunjuk orang lain. 3 orang dia pilih, Ubadah bin As-Samit, Muaz bin Jabal dan Abu Darda. Dihantar mereka ni. Dan Ubadah bila sampai di Syam, dia ditempatkan di Hims, satu wilayah dalam Syam. Hari ini dalam Syria lah, kawasan tu dipanggil Hims ataupun Homs, disebut 2, Hims ataupun Homs. Dia duduk di sana. Kemudian selepas daripada duduk situ, dia pergi pula ke Palestin. Dan nanti kita akan baca di hujung, catatan sejarah menyebut, sebahagian pendapat menyatakan dia wafat di Palestin. Sementara Abu Darda dia duduk di Damsyik, Dimashq, Damsyik, ibu negara lah kalau hari ini. Dan Abu Darda, Muaz bin Jabal dihantar ke Palestin pada peringkat awal. Jadi Syam ni dibahagi 3. Kan Syam ni dia Jordan, Palestin, Syria, hari inilah masuk dalam Syam. Jadi bila sampai 3 orang ni, Yazid yang pada waktu itu menguasai Syam, dia pecah-pecah lah. Ubadah pergi duduk di Hims,
Belah Hims. Hims ni kalau ikut hari ni utara lah, arah Syria tu dia utara. Kemudian di Damsyik, di tengah Dimashq diletakkan Abu Darda. Abu Darda sampai wafat di Dimashq, makamnya di Dimashq. Sementara Muaz pergi ke Palestin. Kemudian selepas itu baru Ubadah pergi pula ke Palestin. Ketika dia duduk di Dimashq, di Syam, Ubadah ni bila dia duduk di Syam, tempoh panjang, sehinggalah Yazid ni lebih kurang 5 tahun lepas itu dia wafat, dan Umar gantikan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni adik kepada Yazid. Yazid bukan Yazid yang cerita, itu anak Muawiyah, abang kepada Muawiyah juga nama Yazid, iaitulah anak Abu Sufyan yang dilantik menjadi gubernur awal di Syam pada zaman Umar. Selepas Yazid tak ada, dilantik Muawiyah, dan Muawiyah pun uruskan Syam. Sampai satu masa Muawiyah dengan Ubadah ada isu-isu yang mereka tak sepakat. Berlaku pertelingkahan pada isu-isu fiqh. Muawiyah berpandangan sekian, tapi Ubadah kata tak, benda yang hang pandangan ni salah. Antara isu yang besar yang disebut dalam catatan sirah ialah pada bab riba. Jual beli antara emas perak dengan tidak ada dengan timbangan yang tak sama. Pada Muawiyah itu boleh. Pada Ubadah dan sahabat-sahabat lain termasuk Abu Darda tak boleh, kerana itu kategori riba. Nabi pesan dah, la tabta'u az-zahab biz-zahab illa mithlan bimislin. Emas dengan emas, kalau nak lakukan urus niaga kena sama berat timbangannya. Kalau tidak dia berlaku riba, riba al-fadl. Bukan riba nasi'ah. Maknanya riba ni banyak kategori. Muawiyah berpandangan tak ada masalah benda tu, kerana dia kata tak apa, hak ni boleh. Tapi Ubadah kata tak boleh. Ubadah kira macam berbalah lah dengan dia. Ubadah kata tak boleh. Muawiyah kata, ya Abul Walid, la ara riba fi hadha illa ma kana min nazrah. Aku tak berpandangan ini riba. Pada pandangan aku tak terlibat dengan riba pun benda ni. Ubadah kata, Ubadah jawab kepada Muawiyah, uhaddithuka an Rasulillah wa tuhaddithuni an ra'yik. Aku berhujah dengan hang menggunakan kalam Rasul. Aku kata Nabi yang kata tak boleh, tiba-tiba hang berhujah dengan aku menggunakan kalam ke? Oh, kemah Ubadah. Muawiyah ni gubernur, pemerintah. Tapi Ubadah, oleh kerana benda tu benda betul, sekalipun terpaksa berkata yang begitu, benda yang macam pahit di hadapan pemerintah, dia bercakap. Dia kata, aku berhujah menggunakan hadis Nabi, hang berhujah menggunakan pendapat hang, mana boleh. Akhirnya bila dia berbalah macam tu, Ubadah kata, aku tak akan duduk dah di sini, aku nak balik lah. Aku nak balik. Dia pun balik ke Madinah, kerana dia tak puas hati dengan Muawiyah. Bukan satu isu lah, banyak isu yang dia berlaku pertelingkahan dia dengan Muawiyah. Bila dia balik sampai ke Madinah, Umar tanya, balik jumpa dengan Amirul Mukminin Umar. Umar kata, mai mana? Dia pun ceritalah isu dia balah dengan Muawiyah yang akhirnya menyebabkan dia ambil tindakan tak mahu, balik duduk sini. Kata Umar kepada Ubadah, irhil ila makanik, faqabbaha Allahu ardan lasta fiha wa amthaluka fala imrata lahu alayka. Kata Umar, hang kena patah balik pergi sana, pergi duduk sana. Allah Ta'ala akan memburukkan bumi yang hang tak ada di situ. Maknanya hang kena ada di situ, kalau tidak bumi itu masalah. Hang kena balik pergi duduk di sana, dan aku akan pastikan dia akan hantar surat kepada Muawiyah untuk menyatakan, Muawiyah, hang jadi ketua kepada orang lain, bukan ketua kepada Ubadah. Lalu Umar hantar surat, tulis kepada Muawiyah, la imrata laka alaih, hang jangan jadi ketua kepada Ubadah, hang jadi ketua ke orang lain. Ubadah tugas dia qadhi, buat kelak fatwa, kelak pandangan, jangan kacau dia dengan dia ketua kepada diri dia. Khairah. Ubadah ni dilantik oleh Umar jadi ketua untuk diri dia. Maknanya
Urusan-urusan lain Muawiyah boleh ambil tahu tentang rakyat lain, tentang Ubadah jangan sentuh dia. Dan Muawiyah turut arahan daripada Umar. Jadi pertelingkahan di kalangan sahabat tu kita jangan gambarkan bergaduh sampai berperang pun. Perbezaan pandangan, tapi cara mereka berbahas dan menyelesaikan tu, Umar selesaikan dengan cara apa? Umar kata patah balik piduk. Tapi Muawiyah jangan fikir tentang dia, fikir tentang rakyat lain. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughat, ketika dia menceritakan tentang Ubadah, dia kata kana fadilan khayran jamilan tawilan jasiman radhiyallahu anhu. Adalah Ubadah ini fadilan, orang yang punya banyak kelebihan. Khayran, insan terpilih. Jamilan, tampan. Tawilan, tinggi. Jasiman, tegak. 5 patah tu Imam Nawawi rangkumkan menunjukkan hebat sahabat ini. Hebat dari sudut fizikal luarannya, dan hebat juga dari sudut dalamannya. Semangat juangnya jangan diceritakan, ilmu yang dia sebarkan dan dia gunakan itu cukup banyak. Kehebatan yang ada pada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Jadi Ubadah daripada Madinah, dan dia banyak menghabiskan usia hujungnya di Syam. Sejak daripada Umar hantar dia pergi duduk di Syam, dia terus menempati Syam. Sesekali dia pergi ke Mesir mana Allah, dan akhirnya dia menghabiskan usia hujungnya di Syam. Pada tahun 34 Hijrah sampailah masanya Ubadah menghampiri saat ajalnya. Menghampiri saat ajalnya. Tetapi orang-orang soleh ni, sehingga kan kata sebahagian daripada ahli sejarah, kalau nak sebut tentang wali, salah seorang wali adalah Ubadah. Wali ni sahabat-sahabat wali lah. Kita cerita wali ni dia buat benda-benda pelik. Wali ni orang yang dekat dengan Allah. Sahabat sudah tentu wali. Ubadah ketika dia nak mati, dia panggil orang. Dia panggil jiran dia, dia panggil orang yang dekat dengan dia, dan dia pesan, dia sebut kepada mereka apa? Inna yawmi hadza la arahu illa akhira yawma ya'ti alayya minad dunya wa awwala laylatin minal akhirah. Aku tak nampak dah, melainkan hari ini hari terakhir aku di dunia, dan malam ni malam pertama aku masuk ke gerbang akhirat. Wali ya, bukan dia tahu benda akan datang, tapi dia merasai keadaan dia macam tu. Ya, dia keadaan, bukan dia tahu, mana boleh manusia mana boleh tahu benda akan datang. Hatta Nabi SAW pun tak diberitahu benda akan datang. Hari ini pula wali tak diberitahu, cuma dia ni merasai keadaan macam tu. Menunjukkan kata hebat orang yang bernama Ubadah bin As-Samit ini. Dan antara pesan-pesan dia yang akhir, ketika saat-saat dia dah sakit, dah rasa kata sangat dekat dengan kewafatan, dia tidak lupa untuk berpesan kepada orang-orang sekeliling dia. Pesan dengan 2 perkara. Pesan dengan 2 perkara, iaitulah inspirasi daripada ayat Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Dia pesan suruh sabar dan salat. Dia suruh pastikan wuduk cantik, apa semua, jangan tinggal 2 perkara ni, sabar dan salat. Kan Quran kata wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan Allah dengan 2 benda, satu sabar, satu salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 2 benda ni besar. Sabar dan salat ni berat, besar, melainkan kepada orang-orang yang ada kekhusyukan. Dan Ubadah di hujung usia dia pesan dengan salat, dia pesan dengan sabar. Dia wafat pada tahun 34 Hijrah. Dia pesan 34 Hijrah. Sebahagian riwayat menyatakan di Palestin lah. Dia di satu kawasan namanya hari ini disebut Ramallah. Kalau ikut peta yang hari ini itu dalam tebing barat lah, Ramallah. Dan ada yang kata dia dekat lagi dengan Baitul Maqdis. Dia dekat dengan Baitul Maqdis.
dikebumikan di sekitar Baitul Maqdis. Dia wafat pada tahun 34 Hijrah. Ketika itu pada zaman pemerintahan Sayyiduna Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi Ubadah daripada orang Madinah asalnya dan akhirnya dikebumikan di kota Baitul Maqdis ataupun di Syam. Ubadah ni, Ubadah sesuai dengan nama dia. Ubadah ni kalau kita terjemah, dia membawa maksud ahli, orang yang kuat ibadah lah. Ubadah tu. Dan memang betul, dia di antara orang yang tekun, bersungguh-sungguh, dan boleh dikategorikan sebagai ahli ibadah, abid. Abid, ahli ibadah. Abid yang bukan, dia ada istilah abid, ahli ibadah yang tak ada ilmu. Kan tuan-tuan pernah baca hadis 99 seorang lelaki Bani Israel bunuh 99 orang lelaki. Lalu nak bertaubat, jumpa dengan abid, ahli ibadah. Tapi ahli ibadah tu tak ada ilmu. Ahli ibadah, rajin ibadah tapi tak ada ilmu. Bila pergi tanya dekat dia, terima tak ni aku bunuh sampai 99 orang? Agak-agak Allah Ta'ala terima tak taubat aku? Abid ni jawab apa? Mana boleh dia tahu 99 orang? Kalau seorang boleh duduk bincang, ini 99. Kawan ni bunuh bagi cukup bang 100. Lalu nak berubah, cari siapa? Dia jumpa dengan alim. Alim ni makna orang yang ada ilmu dan dia laksanakan ilmu dia. Orang alim yang ada package ahli ibadah sekali. Bila katakan abid saja tanpa ilmu tak jadi. Jadi Ubadah ni dia termasuk dalam ahli abid yang ada ilmu, alim, saleh, wara', taqi. Jadi dia bukan buat, ada orang di ahli ibadah, pulun ibadah tapi ilmu tak ada, tak kena. Ilmu ada, tak buat ibadah pun tak kena. Dia kena jalan seiringan. Jadi orang yang rajin beribadah dan pada masa yang sama ibadah itu berpandukan kepada ilmu, bukan direka, bukan dibuat ikut dan, bukan turut-turut, tapi berpandukan kepada ilmu. Dan di antara tokoh yang mewariskan ilmu adalah Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi cerita Ubadah kita ambil inspirasi, walaupun kalau ikut Islamnya itu dia di antara orang awal Islam Madinah, ya, dan dia menggunakan segala usianya untuk jalan agama. Dan dia wafat pada tahun 34 Hijrah ketika berusia 72 tahun. Umur dia 72 tahun. Makna dia waktu dia hijrah, waktu Nabi hijrah ke Madinah, usia dia kalau kita hitung-hitung balik, tuan-tuan kira lah, tahun 34 dia wafat, waktu tu umur 72 tahun. Ya, tolaklah dengan jumlah tu berapa usia dia ketika Nabi sampai di Madinah. Masih lagi muda lah waktu tu, masih lagi muda, dan dia di antara orang awal yang memeluk Islam dan menyampaikan Islam kepada orang-orang Madinah. Jadi mudah-mudahan semangat yang ada pada Ubadah boleh kita contohi setakat mana yang mampu. Walaupun nak tiru 100%, sudah tentulah kita macam selalu kita sebutlah, tak mungkin untuk kita tiru kehidupan para sahabat ni 100%. Nak jadi macam dia macam tu tak boleh, tak mungkin. Walaupun sahabat yang agak terkebelakang, sahabat yang mungkin masuk Islam setahun dua bersama dengan Nabi, kita nak jadi macam dia mungkin tak boleh. Apatah lagi sahabat yang awal nak jadi macam hebat Abu Bakar, oh tak mungkin, tak mungkin, jauh. Tapi ada sudut-sudut yang boleh kita tiru, ada ruang-ruang yang boleh kita ambil dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Macam Ubadah, dia boleh jadi orang yang hebat di medan Quran, pencinta ilmu, semangat juang. Benda-benda ni lah kita ambil, walaupun tak 100%. Sebab tu kita duk baca kisah-kisah sahabat, supaya sahabat-sahabat ni walaupun yang masyhur, yang kurang dikenali, semua mereka ada jasa dalam usaha untuk mengembangkan agama. Ada jasa masing-masing. Ada seorang sahabat, nama dia kurang dikenali. Saya pun tak ingat nama dia apa. tadi dah terlintas dah nama dia. Dia tak kurang dikenali lah. Tapi apa jasa dia?
Waktu Nabi buat haji, kan ramai yang buat haji dengan Nabi, 100,000 lebih. Bila Nabi nak sampaikan satu-satu ni, mungkin ada orang tak dengar, jauh-jauh. Maka Nabi tugaskan sahabat ni lah, hang tolong sampaikan benda ni. Dia tak, mungkin jasa dia tak banyak di medan juang dia, tapi kerja dia apa? Sampaikan apa yang Nabi sebut. Dia pergi jumpa lah. Antara benda yang Nabi pesan pada hari Mina, bila Nabi nak abad kat semua, mungkin ramai, Nabi kata pergi pesan dekat mereka, hari ini hari makan, hari minum, hari zikir, jangan puasa. Mesej ringkas je. Sahabat dia kerja dia tu lah. Pergilah jumpa dengan kelompok tu, bagi pesan, hari ini hari Mina, hari untuk kita makan, hari untuk kita minum, hari untuk kita sebut nama Allah, jangan siapa-siapa puasa. Pergi pula jumpa, ni Nabi sebut peranan dia tu. Dan mungkin dia kurang dikenali, tapi peranan tu ada. Maknanya semua sahabat, baik kecil, baik besar, baik lama masuk Islam ataupun kemudian masuk Islam, mereka menggunakan ruang itu untuk mereka menyumbang sesuatu untuk agama. Maka kita pun ambil semangat itu, kita isilah, tengoklah ruang-ruang mana yang boleh kita sumbang kepada agama ini. Jangan kita bertanya apa yang agama sumbang untuk kita, tapi patut kita tanya apakah sumbangan kita untuk agama. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat. Saya janji tak mau panjang, tapi dekat 50 minit juga. Saya minta maaf ambil masa tuan-tuan malam ni, sebab ialah tadi tersilap isu teknikal sikit. Saya duk rasa macam boleh sempat sampai, tapi hari ini catat rekod lah. Seringai Petani ke sini 3 jam. 3 jam cukup tadi. Saya sampai lepas tu 3 jam cukup. Tak lari bawah seminit. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita pada malam ini yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap, terkasak bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.